Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Orang mukmin itu telah dilambai oleh dunia, lalu dia menginginkannya dan menuntutnya. Hatinya mula berpengaruh penuh kepadanya. Tetapi apabila dunia itu cuba menguasainya, dia lalu menceraikannya. Kemudian si mukmin itu menuntut akhirat sehingga dia mencapainya. Lalu hatinya pun terpengaruh penuh dengannya. Namun begitu dia bimbang terikat dan terkurung dengannya sehingga terpaling dari Tuhannya. Lalu diceraikannya juga dan diletakkannya di samping dunia. Dia menunaikan segala yang fardu buatnya. Lalu dia mendapatkan pintu Allah dan duduk berkhemah di situ dan berbaring di pintunya. Dia mengikuti jalan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang berzuhud mulanya pada bintang, kemudian pada bulan, kemudian pada matahari. Lalu dia berkata, aku tidak gemar kepada yang hilang lenyap. Sesungguhnya aku hadapkan mukaku kepada siapa yang menjadikan petala langit dan bumi dalam keadaan bersih. Dan aku bukan dari golongan orang-orang yang menyengutukan Tuhan. Bila dia tetap terus berbaring di pintu Tuhan, dan Tuhan pun sudah tahu kebenaran hatinya dalam menuntut itu, Tuhan lalu membukakan pintu buatnya serta membenarkan hatinya untuk masuk menghadapinya. Dia pun menanyai berita tentang dirinya dan apa yang berlaku baginya di dunia dan akhirat itu. Sedang dia maha tahu tentang semua itu. Sahamba pun menceritakan kisahnya. Lalu dia didekatkan oleh Tuhan dengan penuh kemesraan. Dia berbicara kepadanya dan diberikannya salinan pakaian keredaannya, serta dipenuhkan dadanya dengan hikmah, kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian dia memanggil kedua-dua, dunia dan akhirat. Yang telah diceraikannya, diperbaharui baginya perjanjian mengenai dunia dan akhirat itu, dan dituliskan antaranya dengan keduanya suatu permasalahan, dengan diisyaratkan supaya dia tidak disusahkan lagi. Dunia dan akhirat akan memberikan khidmat kepadanya dengan memenuhi segala kebahagiaannya dari keduanya, dan diletakkan kepada keduanya tabiat mencintainya. Ketika itu akan berubahlah haknya. Makam hatinya sentiasa berada di sisi Tuhan Azza wa Jalla dan terpisah dari segala yang selain dia. Dia menjadi seorang hamba yang bebas, hamba kepada Allah Azza wa Jalla semata, dan bebas mutlak dari segala-galanya selain Allah, baik di bumi atau di langit. Tiada siapa yang memilikinya, namun dia memiliki semua benda. Dia kini menjadi raja yang tiada memilikinya selain maharaja sahaja. Pintu itu kini terbuka luas di mukanya dengan izin yang mutlak. Tiada penjaga pintu lagi di situ,
dan tiada pendinding lagi. Wahai gulam, jadilah gulam orang-orang khawas ini, kerana dunia dan akhirat berkhidmat kepada mereka pada bila-bila masa sahaja mereka mahu. Mereka boleh mengambil apa sahaja daripadanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mereka akan memberikan kamu suatu gambaran dari dunia yang maknanya buat akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, kenalkan kami dengan mereka. Kenalkan kami dengan mereka dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi menyebut tentang bagaimana perjalanan orang beriman hingga dia mencapai kepada tahap al-khawas, orang-orang khusus. Sebagaimana kecenderungan manusia untuk senantiasa upgrade diri, untuk senantiasa mempertingkatkan diri. Benda ini adalah fitrah manusia. Siapa pun tidak memadai berada pada suatu tempat. Dia kerja cikgu, dia pun nampak pengetua, jawatan. Kalau dia kerja biasa, dia pun nampak nak jadi supervisor atau sampai jadi manager, director dan sebagainya. Yang jadi penyokong sampai nak jadi calon, sampailah nak jadi menteri, sampai nak jadi Perdana Menteri. Ini ialah sifat umum manusia. Semua manusia ada sifat keinginan untuk meningkat. Bahkan faktor usianya tidak lagi dipedulikan, kerana perkara ini adalah fitrah manusia. Walau dia sudah tua, misalnya, dia masih, kalau ada peluang untuk naik lebih tinggi, dia akan naik. Itu jadi ada Perdana Menteri umur 90 tahun. Dan ada orang yang baru bermula bisnes pada usia 80 tahun. Semuanya inilah fitrah manusia. Namun fitrah manusia yang kita nak pelihara dan jaga, fitrah yang membawa kepada ketuhanan, bukan fitrah yang telah pun diperhambakan oleh nafsu syahwat. Fitrah kita ini, tuan-tuan, sama ada ia akan disuburkan oleh syahwat. Kita ada keinginan, itu fitrah, tapi syahwat datang sehingga ia merosakkan fitrah yang sebenar dan batasannya. Atau fitrah ini akan disuburkan dengan iman, disuburkan dengan Islam, dengan iman yang kita sebut sebelum ini, dengan yakin, dengan makrifat, dengan ilmu, dengan mahabbah, dengan asyauq, sehingga fitrah ini benar-benar membentuk kemuliaan dan jati diri mukmin. Itu intro dari sudut bagaimana perkembangan manusia, keinginan manusia. Sebab itu kata Nabi SAW, manusia itu tua, tetapi ada benda yang tak akan tua dalam diri mereka. Yang tak akan tua dalam diri mereka ialah keinginan mereka untuk memperoleh sesuatu. Al-hirsu ala syai'. Nak sesuatu tadi menjadikan mereka tak pernah rasa tua. Mereka merasakan mereka boleh. Demikian juga perasaan panjang umur. Walau bagaimanapun umur manusia, dia tetap rasa macam dia panjang lagi umur. Dia masuk umur 70, 80, dia tak boleh lagi ni, boleh lagi. Walaupun Rasulullah dah letak batas dia 60-an, 60 hingga 70, dan dia melepasnya, dia tetap rasa nak hidup lagi. Maka ini keinginan manusia. Dia tamakkan pada dunia menjadikan dia muda, dan panjang cita-cita dan angan-angannya, yang dia merasakan belum mati, menjadikan dia rasa muda. Sebab itu angka yang ada pada usia kita 70-80, sama masa kita pun tak tengok 70-80. Kita rasa kita masih boleh hidup. Sebab itu kita masih makan ubat, kita masih ke hospital merawat, sebab kita rasa kita masih boleh hidup. Kerana itu kita masih kedekut, kerana itu kita masih bermusuh dengan orang. Itu semua sikap perangai orang yang rasa dia boleh hidup lama. Sebab kalau kita rasa nak mati, kita pun dah tak nak gaduh dengan orang, kita pun tak nak miliki apa-apa lagi, sebab dah rasa nak mati. Tapi manusia memang sifat mudanya ada pada dua perkara tadi. Sifat tamaknya menjadikan dia akan rasa muda, dan sifat rasa panjang umur.
Jadi kalau kita melalui perjalanan mukmin, oleh kerana kita orang beriman, satu anugerah Allah beri pada kita. Orang mukmin ini, dia juga akan terpikat dengan dunia. Tak ada kat atas dunia ni manusia yang tak terpikat dengan dunia. Semua terpikat. Kerana kita manusia. Lalu keperluan kita ada di sini. Makan, minum, tidur, berkahwin, beranak pinak, bersahabat. Semua itu adalah perkara yang menjadi kepentingan atau keutamaan, atau perkara yang menjadi kebiasaan manusia. Kita bukan malaikat. Bila Allah jadikan kita manusia, Allah letak kita bukan dalam syurga. Allah letak kita kat dunia. Kalau kita ini tidak punya keinginan di dunia, Allah tak letak kita kat dunia. Allah letak kita dalam syurga. Tetapi Allah letakkan kita kat dunia sebab kita pasti ada keinginan itu. Nak tidur, ya nak tidur. Nak makan, ya nak makan. Walau bagaimanapun kita bermujahadah, berpuasa, keinginan nak makan tu ada. Nak makan sedap, nak tidur sedap, nak duit, nak anak, nak isteri. Semua itu, ya. Namun orang beriman akan berhati-hati. Bila mana dunia ini boleh menyesatkannya, boleh mempengaruhinya, sehingga hilang matlamat sebenar hidupnya, maka dia akan ceraikan dunia. Ini orang mukmin. Kalau bukan mukmin, dia sudah karam di dalamnya. Sebagaimana disebut oleh Luqmanul Hakim, ad-dunya bahrun amiq wa gharika fihi kathirun minan nas. Dunia ini lautan dalam, sudah ramai yang tenggelam di dalamnya. Tapi orang mukmin, dia tak akan tenggelam. Bila dia nampak sahaja permainan dunia melalaikannya, maka dia akan cepat-cepat indimam, cepat-cepat dia menyertai akhirat. Maka akhirat mempersonakannya. Namun dia juga tidak boleh menjadi hamba akhirat. Dia bercerita tentang azab kubur dan segala ketakutannya, kerana ia permulaan akhirat. Sabda Nabi SAW, Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur ialah tempat pertama manusia lalui untuk menuju alam akhirat. Kemudian cerita kebangkitan. Kemudian dihisap, dihitung, dibuka buku catatan. Kemudian ditimbang. Kemudian dia melintasi sirat. Kemudian ke syurga atau ke neraka. Ini perjalanan ringkas menuju akhirat. Bermula daripada kubur, perjalanan itu bermula sehingga ia dibangkitkan, dihisap, dibuka buku catatan, kemudian dikurniakan kanan ataupun kiri, kemudian ditimbang buku catatan, kemudian dia akan menuju ke titiang sirat, dia melintasinya, sama ada dia lepas ataupun jatuh ke dalam neraka. Maka dia mempelajari semua perkara akhirat ini. Syurga dengan segala nikmat dan warna-warni kegembiraannya, neraka dengan pelbagai azab dan kepelbagaian ketakutannya. Semua ini menjadikan dia gerun, takut. Maka seketika dia berfikir kembali tentang yang menciptakan semua ini Allah. Yang menciptakan alam kubur ini Allah. Yang menciptakan syurga neraka Allah. Dan semua ini makhluk Allah, para malaikat. Maka terfikir dia kembali, kenapa dia tidak mencintai Allah dengan sebenar-benarnya? Kenapa dia tidak takut Allah dengan sebenar-benarnya? Ya, kita dituntut takut neraka, takut azab kubur. Itu fitrah bagi orang yang beriman. Tetapi untuk kita melihat dengan pandangan yang lebih utama, ketakutan kita pada Tuhan yang menciptakan kubur itu, Tuhan yang menciptakan neraka itu, ketakutan kepada Allah SWT. Ya, memang kalau kita lihat ada ayat-ayat yang menyebut tentang takutkan neraka. Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kamu neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu batan. Tapi ada ayat yang lain Allah menyebut wattaqullah, dan hendaklah kamu takutkan Allah. Antara takutkan neraka dan takutkan Allah, apakah ada satu pertentangan? Jawapannya tidak. Ialah nafsu syai', perkara yang sama secara zahir, tapi tidak secara ahli makrifat. Takut pada Allah
dengan takutkan neraka ada perbezaannya di sisi ahli khawas. Benar kalau kita tengok sebagai contoh, analogi kita. Seorang anak yang takutkan rotan dengan takutkan ayah yang akan merotan. Satu sudut sama. Kerana yang menggerakkan rotan itu ayah dia. Maka mungkin dia tengok rotan dia takut. Ketika ayahnya berkata, pergi ambil rotan. Pergi ambil rotan. Terutama rotan tu ada nama dia. Ada sahabat saya cerita, cara ayah dia didik mereka, setiap rotan ditulis nama. Semua anak dia ni lebih kurang 12 beradik. Di setiap rotan akan ditulis nama siapa. Okay, kalau nama dia Ani, okay, Ani. Kalau nama dia Bakar, Bakar. Bila sebut ambil rotan itu, semua orang tahu rotan tu akan dipukul yang ada nama. Maka yang penama tadi akan kecut, akan takut. Ayah kata pergi ambil rotan. Yang mana nama sekian. Mereka dah tahu siapa yang akan kena rotan. Kerana dia tak dirotan mereka dengan rotan dengan nama dia. Ni cara dia didik. Oh, rotan dengan bernama. Banyaklah rotan ni, 12 batang tak. 12 orang anak. Dia ambil rotan. Si anak gerun kerana rotan itu bukan sekadar rotan, tercatat namanya. Dan telah diambil oleh pemilik dia. Pasti dia akan dihukum. Dia takut pada rotan, mau saja dia hilangkan rotan itu. Ambil rotan, buang, biar tak ada lagi rotan. Sebagaimana kita nisbahkan takut neraka dan takut yang menciptakan neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, neraka itu azabku. Aku azabkan pada siapa yang aku kehendaki. Maka ia milik Allah, ciptaan Allah yang dahsyat, yang ditakuti oleh semua. Tetapi bila sampai satu peringkat, seorang yang mendalami akhirat, maka dia nampak hakikat sesuatu. Ialah takut kepada Allah, cinta kepada Allah, sayang kepada Allah. Maka ketika itu dia dah sampai kepada satu tahap tertinggi, disebut sebagai para kekasih Allah. Mereka ini yang pertama, semua para Nabi. Semua para Nabi adalah kekasih Allah. Ya benar, ada yang lebih darjatnya tinggi. Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'. Itulah rasul-rasul yang kami beza-bezakan mereka dari sudut darjat. Ya benar, rasul ada darjat berbeza. Bila Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah Ta'ala telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Apakah Nabi-Nabi dan Rasul lain bukan kekasih? Juga kekasih. Tetapi Ibrahim mendapat makam khawasul khawas, khusus daripada yang khusus. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat gelaran yang lebih tinggi daripada Khalil, iaitu Habib, yang disayangi Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi semua para Nabi. Tetapi semua para Nabi dan Rasul, sepakat ulama, mereka kekasih Allah. Kekasih Allah. Dan menuruti mereka itu ialah kalangan para awliya Allah, para ulama awliya Allah. Lalu kita pun nak kaji tentang orang-orang yang berada pada posisi tertinggi. Sebab untuk kita jadi baik, kita mesti melihat yang orang yang berada pada makam tertinggi. Orang kalau nak kaya, dia punya mentor orang yang dicontohi pasti orang paling kaya di dunia. Walaupun kalau dia berniaga, dia tak akan jadi orang paling kaya di dunia. Dia berniaga mi segera, dia berniaga sekian. Kau tanya siapa idola kamu, oh dia pun sebut orang paling kaya di dunia. Bila ditanya apakah dengan perniagaan ini kamu boleh jadi yang paling kaya di dunia, jawapannya tidak. Tapi itu cuma orang yang menjadi inspirasi dia. Kita main bola kat kampung, tanya apa idola kamu, kita sebut yang pemain antarabangsa terkenal dunia. Tapi apakah kita sampai? Tak sampai. Tapi demikian kita membina keyakinan kita dengan bercita-cita tinggi. Bercita-cita tinggi bagi membina keyakinan yang lebih kuat. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kita bercita-cita tinggi. Kerana tak ada orang pun boleh menghalang kita untuk bercita-cita tinggi. Tak ada orang boleh halang. Maka cita-cita kita untuk jadi orang yang lebih tinggi ni. Bahkan dalam Quran bila Allah mengajak, menyuruh, memerintah kita supaya ikut Nabi sebagai contoh. Satu contoh tertinggi. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh bagi orang beriman yang benar-benar berimankan Allah dan hari akhirat. Artinya kita contoh Rasulullah. Apakah boleh kita jadi macam Rasulullah? Tak boleh. Sampai macam mana pun tak boleh. Rasulullah berada pada darjat sendiri. Tapi ia tidak boleh menghalang untuk terus kita bercita-cita nak jadi macam Rasulullah, nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga dalam cita-cita kita ingin menjadi kekasih Allah. Sebab itu doa yang Nabi ajar pada kita, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ilaika. Ya Allah, aku mohon untuk cinta padamu dan untuk cinta pada orang yang mencintaimu, dan untuk mendapat amalan yang mendekatkan aku pada cintamu. Bagi kita tak minta, ya Allah jadikan aku cinta pada syurga, jadikan aku takut pada neraka. Tapi kita minta, ya Allah jadikan aku cinta padamu. Sebelum ini kita bercakap tentang ma'rifatullah. Kita bercakap tentang ilmu yang berkait dengan ilmu yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin. Dan kita bercakap tentang kekasih. Maka Syekh pun menyebut tentang semua orang mukmin, bila benar iman mereka, mereka ingin menjadi kekasih Allah. Semua orang mukmin, mereka mulakan dengan lafaz ikrar, syahadah, dan juga segala keyakinan yang tercatat, termaktub dan rukun iman. Lalu mereka bergerak dengan pelaksanaan syariat dalam diri mereka, sehingga makin lama mereka merasakan mereka ingin menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita tuan-tuan, walaupun dah baik, keinginan untuk menjadi lebih baik itu akan datang kepada kita. Kalau benar baik kita tu diterima. Tapi kalau baik kita tak terima, kita macam cukuplah setakat ni, tak ada dah, ni je, boleh jaga semayang lebih kurang. Tidak, itu bukan iman yang benar-benar tulen. Kalau benar iman yang tulen, dia akan naik. Kerana iman orang beriman ini yazid, senantiasa bertambah, dan ketaatan pada Allah. Dia bukan benda yang kita katakan stabil, tetap begitu. Iman orang beriman dia tak tetap, dia ada naik dan turun. Tapi bila dia sudah merasakan keladatan naik, dia tak akan turun, dia akan terus naik. Maka ini bila benar iman dia. Tentang kita dah bagus semayang, puasa sekian, kita pun nak pergi umrah. Bila kita pergi umrah, kita mula rasa nak pergi lagi. Walah, cukup sekali. Dan bila kita pergi haji, cukuplah, wajib haji ni sekali. Tapi kita tak jumpa orang pergi haji sekali, mereka dia nak pergi lagi. Lalu kita tanya, kenapa nak pergi lagi? Bukankah kewajiban awak dah selesai? Oh, tempat tu lain, kami merasakan kenikmatannya. Berarti imannya sedang meningkat naik. Kan itu dia merinduinya. Walau kewajiban kita sepakat ulama, umrah ni sekali, haji sekali cukup. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Ayat ini kata ulama kewajiban menunaikan haji dan umrah sekali. Bila sahabat kata, ya Rasulullah, afi kulli am, apakah setiap tahun kami kena pergi? Nabi diam. Lama barulah Nabi cakap, ya sekali seumur hidup. Tapi tuan-tuan takkan jumpa orang yang pergi umrah atau haji lalu dia kata cukuplah sekali seumur hidup. Tak mungkin. Walau dia tak berduit, kita kalau boleh kumpul lagi, saya nak pergi lagi. Berarti imannya diterima oleh Allah dan dia meningkat. Jadi kalau kita benar-benar beriman, maka iman ini akan meningkat. Dan kemuncak dia meningkat ialah mencintai Allah. Ketika itu dia juga menolak akhirat. Apakah tolak akhirat sama macam tolak dunia? Tidak. Tolak akhirat dia tak macam dia tolak dunia. Sebab akhirat ini bila seorang dipengaruhi oleh akhirat, ini sudah baik sebenarnya. Tetapi kita ambil contoh gini, supaya kita mudah memahami analogi perjalanan seorang mukmin. Bila saya, jawatan saya manager, orang bagi saya manager, saya dapat segala kemudahan. Dah ada orang di bawah saya kuasai. Tiba-tiba orang suruh saya resign untuk mendapat kedudukan lebih tinggi. Saya nak nanti jadi CEO, lebih atas pada itu, daripada manager kepada CEO yang tinggi. Saya tidak membenci jawatan itu,
Jawatan tu dah banyak beri kebaikan, tapi saya melihat apa yang lebih baik di atas. Umpama kita, tuan-tuan, umpama kita duduk sekolah. Waktu kita tinggalkan sekolah rendah untuk masuk sekolah menengah, bukan kita benci sekolah rendah tu, tapi sudah sampai waktunya label kita ke sekolah menengah. Dan waktu mana sekolah menengah, kita terpaksa meninggalkannya, bukan kita kena pecat, tapi kita terpaksa naik ke peringkat tinggi ke universiti. Dan waktu kita ke universiti pun sama, kita kena tinggalkan, bukan kerana kita benci padanya, tapi kerana kita dah naik level seterusnya. Demikian bila seorang sudah mendapat akhirat, cerai dia pada akhirat tak macam cerainya pada dunia. Ketika mana diceraikan akhirat, ketika mana dia menceraikan dunia, kerana bimbang pengaruh dunia akan menyesatkan dia. Tapi ketika mana dia menceraikan akhirat, kerana melihat kedudukan yang lebih utama yang perlu diambilnya, mencintai Allah, kedudukan yang lebih utama. Itu kalau kita misal katanya pergi ke Mekah, ada orang offer kita ke Mekah, kita pun tolak ke Mekah. Orang kata, jom saya nak ajak pergi umrah awak bulan 3. Saya tolak sebab saya tengok haji pada bulan 6 yang lebih besar. Tolak saya bukan saya benci umrah, saya nak, tapi saya tengok ada peluang lebih besar, utama. Bila orang mukmin melihat peluang utama itu mencintai Allah, maka ketika itu sibuknya dalam mencintai Allah. Sibuknya. Maka bermula niatnya berubah. Dahulu dia menyembah Allah kerana takutkan neraka, kerana ingin masuk syurga. Maka itu keinginan fitrah bagi setiap orang mukmin, orang beriman. Tapi kali ini kerana mencintai Allah. Ada sahabat-sahabat, dia baca Quran. Tapi ada seorang sahabat ni, dia baca Qul Huwallah dan dia ulang Qul Huwallah banyak kali. Sehingga bila dia sembahyang, dia tak akan tutup sembahyang, dia akan baca surah Qul Huwallah juga. Dia baca surah lain, lepas tu tutup Qul Huwallah. Lalu sahabat-sahabat lain kata pelik, dia asyik baca Qul Huwallah dan sembahyang. Lalu mereka mengadu pada Nabi SAW. Rasulullah panggil dia, kenapa kamu sentiasa baca Qul Huwallah? Lalu jawab sahabat, kerana aku mencintainya. Aku mencintainya. Lalu kata Rasulullah, dek kamu mencintainya, maka Allah mencintaimu. Bukan sahabat-sahabat lain waktu baca Qul Huwallah tak cinta, tapi mereka melihat membaca Quran ini sebagai satu ibadat secara umum. Tapi tidak, yang ni dia membaca dengan rasa lebih cinta. Contoh macam kita sebut, kita kerja. Tuan-tuan kerja tak pernah ponteng, tapi kerja ni kerana amanah. Dengan ada seorang lagi, dia kerja, dia juga tak ponteng macam kita, tapi dia kerja kerana seronok dengan pekerjaan tu. Seronok, dia suka kerja tu. Yang seorang kerana dia rasa tanggungjawab, maka dia datang. Kalau pukul 8, pukul 8 datang. Balik pukul 5, pukul 5 dia balik. Yang seorang lagi bekerja kerana seronok. Dia seronok. Bila dia seronok, dia tak fikir naik pangkat ke tak naik pangkat, dia tak fikir gaji tambah. Dia seronok dengan kerja ni. Dia suka kerja. Maka demikian seorang beribadat kerana cinta Allah. Maka dia tak akan kira-kira pahala. Dia tak akan kira, oh ni dapat tak. Dia dah seronok. Ketika sebahagian manusia melihat, oh ini pahala banyak ni, pahala banyak ni, oh ini dapat pahala, ini sekian. Ini kita tak sebut golongan ni salah, betul. Ini semua golongan yang betul. Tapi akan ada golongan yang nampak lebih ke depan. Mereka melakukan dengan kecintaan. Tuan-tuan tengok, ada orang jogging sebab dia nak kurus. Dia jogging. Ada orang jogging sebab dia takut penyakit banyak, dia perlu keluarkan peluh dia. Ada orang jogging kerana dia suka jogging. Sebab kurus bukan? Dia tak pernah pun waktu dia jogging dia niat nak kurus. Tak pernah pun dia jogging sebab dia nak buang penyakit, tapi dia suka jogging. Dia pun jogging. Umpama kita lihat orang baca, tak ada orang membaca sebab periksa. Bila datang periksa, dia boleh stay up baca. Bagus tak? Baguslah. Dengan sebab tu dia berjaya. Ada orang membaca bukan sebab kena periksa. Lepas periksa pun dia baca juga, sebab dia mencintai ilmu. Dia terus baca. Orang macam ni habis periksa, dia sibuk dia sama sebagaimana sibuk orang periksa. Kita pun tanya dia, periksa apa pula? Tak ada, saya suka baca. Maka demikian orang cinta pada Allah. Ada yang melakukannya atas dasar kita katakan ketaatannya pada Allah, sebagai satu komitmen sebagai seorang mukmin.
Tapi ada yang melakukan kerana cinta pada Allah. Dia suka. Dan orang ni kita dapati, bila dia melakukan kerana cinta pada Allah, dia tidak ada batasan. Kerana cinta menjadikan seorang tidak punya sempadan. Cinta menyebabkan seorang tidak punyai lagi batasan waktu. Kerana semua waktunya untuk yang dicintakannya. Tentang kita kalau ada urusan orang, kita perlu letak pukul 2 sampai pukul 3. Kalau nak jumpa saya, pukul 2. Pukul 3 habis. Saya ada kerja pukul 3. Kerana orang ni kita cuma letak satu komitmen. Tapi bila orang yang kita cinta, apakah tuan-tuan akan beri waktu bila dia bertemu kita? Atau kita akan kata bila-bila masa? Apakah kita akan membataskan waktu untuk berada dengan dia? Kita katakan bila-bila masa. Kerana saya telah meletakkan diri saya untuk awak. Bahkan kalau awak datang tanpa waktu ni, saya juga okey. Boleh datang anytime. Dan bila bercakap, saya tak akan tengok jam bila dia nak bangun lagi. Sebab ni orang yang saya cintai. Saya biarkan masa. Sehingga saya tak pernah melihat jarum jam kerana menikmati keindahan cinta. Maka demikian orang yang cinta, apakah dia kira berapa banyak solat dia kena buat? Tak ada. Dia terus solat sampai bengkak kaki. Dia terus solat sampai merangkak dia ke katilnya, sebagaimana kisah Masruq radhiyallahu ta'ala anhu, dan sebagaimana kisah Silah bin Asyam. Dia terus berpuasa. Ini makam hubb, makam cinta yang kita dah sebut tentang bagaimana tingkat-tingkat orang beriman. Ketika itu tuan-tuan, dia tidak melihat ibadat sebagai satu komitmen ataupun satu hukum wajib, sunat, bukan. Ia kecintaan. Bukan saya solat kerana hukumnya wajib atau kerana hukumnya sunat, tapi kerana cinta. Sebab itu Nabi kata apa? Waju'ilat liyas salah qurrata ain. Dijadikan sembahyang itu keindahan, ketenangan aku. Kata Silah bin Asyam, kalaulah ada ya Allah kalangan hamba-Mu yang Engkau izinkan solat di kubur, maka biarkan aku. Maka bila mana dia mati, dilihat orang tengah tanam dia, orang pun nak tutup, maka mereka melihat satu lapangan yang luas di kuburnya dan dia sudah berdiri untuk solat. Kisah Sabiq Al-Bunani, bukan Silah. Sabiq Al-Bunani yang berkata, kalau ada orang yang kau izinkan untuk solat dalam kubur, maka kau izinkan aku. Maka ketika mana dia kebumikan Sabiq Al-Bunani rahmatullahi alaihi, waktu nak tutup papan, kita sebut bila kita orang mati kan kita buat liang lahat, lalu kita pun tutup lahat tadi, atau kita buat syak ni lubang, kemudian letak jenazah. Kita tak letak tanah itu terus menimbusi mayat, tak boleh. Mayat tadi dia ada space dia, kemudian kita akan tutup dengan papan-papan, kemudian barulah kita letakkan, timbuskan pasir di atas papan tadi atau keranda. Dia tak boleh direct pada mayat kerana kemuliaan mayat. Maka waktu mereka nak susun tadi, maka salah satu batu yang disusun itu jatuh. Lalu mereka melihat kubur itu dalam, dan mereka melihat Sabiq itu sedang bangkit, bangun dan solat. Tentang ini orang-orang yang berada pada makam kecintaan. Kalau Ramadan kita sekali setahun, Ramadan mereka ialah sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Kalau qiyamulai kita mulanya 2 pagi, 2 pagi, 3 pagi, dan berakhir 3 pagi, 4 pagi. Mereka tidak. Sepanjang malam itu qiyam mereka. Kita kalau baca Quran, duk belek berapa lain nak baca hari ni. Saya sujud sehari. Mereka membacanya dengan penuh keseronokan. Sampai khotam sekali sehari, khotam 2 kali, 3 kali. Hatta kalangan mereka ada yang satu hari sampai khotam 4 kali. Sebab yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dia punya keseronokan mereka. Maka kita akan lihat kalangan hamba-hamba Allah yang beribadat dengan cara yang luar biasa. Mereka ini pada kekasih Allah. Jadi kita orang mukmin ini, bila kita benar iman kita, kita akan mencapai tahap ini. Kita mula seronok. Bahkan bila mana mereka bersedekah, apa yang mereka berikan pada orang lebih mereka suka daripada apa yang mereka simpan di tangan mereka. Tuan-tuan, kalau kita, tuan-tuan seronok duit itu simpan kat mana? Simpan kat bank. Kita, tuan-tuan, kita tak boleh bawa duit kita semua. Tuan-tuan cuma bawa lah nak belanja. Tapi yang selebihnya kita akan simpan. Dan tempat kita simpan, tempat paling kita rasa menguntungkan, paling selamat dan paling seronok.
Makanya kita pun simpan dalam bank. Berapa? Adalah juta-juta jugalah. Simpan tabung haji, simpan. Baik, kita simpan untuk apa? Ya, sebagai masa depan dan sebagainya. Tentang mereka ini, mereka menyimpannya di tangan manusia. Sebagai satu cara mereka mendapat pahala di sisi Allah. Mereka tu simpan ini pahala aku. Ini kemuliaan aku. Mereka bersedekah. Mereka membelanjakannya. Kerana simpanan itu lebih mereka yakin daripada mereka simpan untuk mereka. Secara peribadi. Cara mereka berbeza dengan kita. Keyakinan kita, tuan-tuan, kita bila-bila kad insurans, kita pun confident. Tak apa, kalau sakit-sakit, kad insurans ada. Kita lah, secara umum. Tapi keyakinan mereka lain. Keyakinan mereka kepada Allah lain. Kalau kita bawa pistol, kita pun confident. Ada apa orang kata, saya tembak je. Kita confident kita. Tapi keyakinan mereka bersama Allah lain. Sehingga mereka tidak berhajat dengan perkara tersebut. Dek keyakinan mereka. Bukan bermaksud mereka tak guna senjata untuk perang. Bukan. Tapi jiwa mereka, jiwa. Kekuatan mereka. Maka ini pada kekasih Allah. Maka Syekh Abdul Qadir pun bawa cerita Nabi Allah Ibrahim. Kita tahu kisah Allah Ta'ala cerita dalam suratul An'am. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika mana nak berdakwah pada kaumnya. Kerana sebagian kaumnya menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah bintang. Lalu Nabi Allah Ibrahim berdialog yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim melihat bintang, ini Tuhanku. Bila mana tenggelam, maka aku tak suka pada benda yang tenggelam. Dan datang pula bulan, oh ini Tuhanku. Kerana ia lebih besar daripada bintang. Maka ketika mana ia menghilang, maka aku tidak akan berpegang dengan benda yang hilang. Dan datang matahari, lalu kata Ibrahim, ini lagi besar, ini Tuhanku. Kalimat ini Tuhanku bukan maksud Ibrahim kata ini Tuhan. Tapi sebagai satu, kita katakan reverse psychology. Ataupun sebagai satu bentuk Nabi Allah Ibrahim menjawab. Menimbulkan kemuskilan kepada kaum yang menyembah ini. Waktu melihat matahari, katanya, oh ini Tuhan kau. Bukan dia kata ini Tuhanku dengan maksud mengaku ini Tuhanku. Barangkali ini Tuhanku kau. Bila mana ia tenggelam, maka kata Nabi Allah Ibrahim, aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan ini semua. Ini semua makhluk, bukan sembahan. Hanifah muslimah, dengan penuh kecenderungan dan ketundukan pada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak akan lagi mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Bila Ibrahim menyebut tadi, pertama kita kena faham, bukanlah Ibrahim mengatakan semua planet itu Tuhan. Tapi dia menjawab persoalan atau sebagai suatu, kita katakan secara sinis, menempelak kaumnya. Sebagaimana Ibrahim berkata, waktu dimusnahkan semua berhala dan disangkut kapak pada berhala paling besar, dan kaumnya tanya, siapa yang hancurkan semua berhala? Maka jawab Ibrahim, tu kapak tu kan dekat berhala yang besar. Tanya dia. Sebagai memulangkan paku keras. Maka Ibrahim memulangkan paku keras kepada penyembah-penyembah bintang, penyembah-penyembah bulan, penyembah-penyembah matahari. Ini semua hilang dan tenggelam. Tidak kekal. Maka aku menyembah Allah. Di sini Syekh Abdul Qadir bawa seolah-olah nak beritahu, semua benda depan kita ini ialah makhluk. Maka Allah itulah pencipta. Maka kita berusaha meletakkan diri kita dalam perhatian pencipta. Lebih daripada apa yang dicipta. Yang menciptakan kita. Tuan-tuan, isteri kita tengok, oh ini orang yang kita akan dampingi, anak-anak. Tapi kita melihat yang menciptakan isteri kita. Yang menciptakan anak-anak kita. Oh ini kebahagiaan yang kita nak. Kita lihat pada yang menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Bila kita nak beritahu, menjelaskan tentang pencipta kebahagiaan. Orang nampak bahagia pada harta, pada rumah dan sebagainya. Akhirnya benda itu tidak. Sebab apa? Pencipta itu menarik kebahagiaan daripada benda yang disangka boleh beri bahagia. Ada orang kata tepi pantai itu indah, mendamaikan, tenang. Yang menciptakan ketenangan dan kedamaian boleh menjadikan tepi pantai itu trauma yang paling ditakuti. Akhirnya jadi tsunami. Semua orang takut duduk rumah tepi pantai. Lihat, dengan sekejap pantai yang dianggap indah, cantik. Akhirnya bila datang tsunami, ia punya kegerian, ketakutan.
Begitu Allah yang maha pencipta, yang mencipta kebahagiaan, yang mencipta sekian-sekian. Kalau kita pergi pada makhluk, lalu kita bersenang-senang dengan makhluk, maka bila Allah tarik, kita akan tersentak. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup ini kita nak Allah. Kita melihat Allah dalam hidup ini dan semua perkara. Sebab itu dalam maqam ihsan, a'budullah ka'annaka tara. Bila Nabi SAW menyatakan anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu sembah Allah seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak boleh melihat Allah, kamu mengetahui Allah melihat kamu. Jadi ibadat-ibadat kita, ketaatan kita kepada Allah secara mutlak. Maka kerana itu kita merindui kalamullah. Sebab siapa pun cinta Allah, dia tak suka kalamullah, dia tak cinta pada Allah. Sebab perkataan Allah yang terus diabadikan, yang berada atas dunia ini, itu Al-Quran. Nak bercakap dengan Allah, dengan Quran. Nak bermesra dengan Allah, dengan Quran. Nak mengadu kepada Allah, dengan Al-Quran. Semuanya dengan Al-Quran. Dan kita dapat mengetahui makam seseorang dengan sejauh mana pembabitannya dengan Quran. Makin dekat dengan Quran, makin banyak dia baca Quran, makin banyak dia menghabiskan diri dengan Al-Quran, berarti dia sudah berada pada makam ini. Kedudukan kekasih-kekasih Allah yang merindui setiap perkataan Allah. Kita tuan-tuan dululah, kalau kita cerita bercinta jenis zaman tulis surat. Surat tu kita baca, kita seronok. Maka dia simpang surat tu, baca lagi. Ini orang yang ada cinta pada makhluk. Bagaimana yang cinta pada pencipta makhluk, Allah. Maka Quran ini disimpan. Dia tak nak simpan atas almari. Dia mau simpan dalam hati dia. Maka jelas hatinya ini sebagai rumah yang damai dengan Al-Quran. Sebab Rasulullah menyatakan, hati yang tak ada Quran sebagai rumah yang buruk. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, alladhi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran fahuwa kal baitul kharib. Orang yang dalam hatinya tak ada Quran, dia macam rumah buruk. Hati ni Nabi beri tasbih, perumpamaan macam rumah. Rumah ni tuan-tuan akan nampak indah bila di dalamnya ada barang paling berharga. Paling berharga, maka nampak keindahan rumah ni. Lalu kita masuk rumah, kita pun nak tengok kursi set dia, oh mahal daripada Italy. Kita mau tengok dapur, oh dapur dia canggih. Kita tengok pinggan mangkuk, kita akan melihat isinya. Lalu hilang keindahan rumah bila kita tahu lagi indah isinya. Lalu kita berkata rumah tu memang nampak biasa, tapi dalamnya macam istana. Tapi kalau kita masuk rumah tu besar, tapi dalamnya kosong. Macam show house ni. Kosong macam rumah baru nak beli. Kita rasa tak seronok rumah tu, tak. Rumah tu memang lawa, memang besar, tapi tak ada apa, kosong. Kita mula menilai apa yang ada dalam rumah. Demikian hati, benda yang paling berharga adalah hati ialah kalamullah. Ada Al-Quran. Maka ini hati yang indah. Ini hati yang paling cantik. Oleh sebab itu orang benar-benar cintakan Allah, maka datang kalamullah dalam hati. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila seorang tu benar cintanya pada Allah, maka Allah kembali panggil dunia dan akhirat. Dan kali ini dia mengambil dunia dan akhirat dengan cintanya pada Allah, dengan izin daripada Allah. Dan dunia dan akhirat ini berkhidmat dengan dia. Kita tak boleh pisah daripada dunia. Tetapi bagaimana kita nak menguruskan dunia dengan sebenar? Nabi SAW tidak berpisah dengan dunia. Nabi menggunakan dunia itu untuk memerintah, dengan menggunakan syariatnya. Rasulullah SAW pemerintah atas sekali. Demikian juga para sahabat. Jadi Allah datangkan dunia, datangkan akhirat untuk berkhidmat kepadanya. Maka dia sudah memiliki dunia dan akhirat dengan izin Allah Ta'ala. Dialah raja yang sebenar, di bawah maharaja yang agung, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, bagaimana dunia berkhidmat? Kita faham semua dunia berkhidmat. Seorang ni, bila dunia berkhidmat pada dia, dia mudahkan segala urusannya. Dia tak nampak kesukaran. Dia mudahkan urusannya bukan sebab dia kenal orang tu, kenal ni, bukan. Kerana jiwanya redha, qanaah, sabar, syukur. Akhirnya urusan dunia mudah. Dapat sikit, alhamdulillah. Redha, syukur. Bukan maksud dimudahkan dunia, dunia pun datang. Rumah dia penuh intang beliang permata mah. Bukan.
jiwanya tadi, sifat-sifat menjadikan mudah. Tuan-tuan, ada orang bila duduk dalam dunia ni dia rasa susah. Ada orang rasa senang. Tuan-tuan tengok gini. Ada orang ni dia tak suka beratur. Kalau beratur dia rasa susah. Ada orang dia tak kisah beratur. Dia beratur relax je dia. Lagi panjang lagi seronok dia. Mana-mana saya nak beratur. Ada orang tuan-tuan dia tak suka jam. Ada orang dia tak kisah jam. Dia okey keluar. Dia pun tahu jam. Okey. Kerana jiwanya. Berbeza ialah jiwa kita. Ada orang tuan-tuan dia mungkin ada masalah nak guna tandas tu, tandas ni. Ada orang tak kisah. Asal tandas jalan je dia. Dia tak kisah apa. Ada orang mungkin dia tak boleh makan benda tu, tak boleh makan benda. Ada orang tak kisah. Dia makan. Telur kicap pun dia makan. Ambil telur, ambil kicap, jadi. Senyap je dia. Kenyang. Dengar-dengar, Alhamdulillah kat dapur. Ada orang tak boleh. Kalau makanan tak ada kuah, tak boleh. Makanan tak ada ni, tak boleh. Dia isunya apa? Bukan makanan. Jiwa kita. Maka orang yang Allah panggil dunia akhirat untuk berkhidmat ialah jiwanya sudah berubah. Maka tak ada masalah kalau dia ke laut tak dapat ikan, dia senyum je. Dia senyum, dia tak rasa apa pun. Dia tenang. Dia tahu percaturan Allah, takdir Allah, rezeki Allah. Kalau dia dapat banyak pun dia tak sombong, dia relax pun sama. Orang ni sama dia. Jiwa dia Allah dah ubah sehingga dia berurusan dengan dunia cukup mudah. Dia tak perlu kenal orang besar-besar untuk mudahkan dunia dia. Kerana orang yang cuba kenal orang besar-besar untuk mudahkan dunia, akhirnya dia orang paling susah. Dia dapat projek pun sebab kenal orang ni. Dia urusan kat JPJ pun sebab kenal orang ni. Semua ni main kenal-kenal, kabel-kabel. Allah akan jadikan satu hari nanti dia akan rasa paling terhina sekali. Akhirnya orang yang dia nak ni semua tak ada. Cuti hari tu dah kelam kabut. Dia terpaksa berurusan macam biasa. Selama ni telefon, mak aku nak ada urusan kat JPJ, kau uruskan. Hari ni mak cuti. Mak dah dipindahkan. Dah. Dia tak tahu bagaimana nak mulakan. Sebab selama ni serah bulat. Pergi bank pun dia kenal manager bank. Ini nak masuk duit kau siap, okey. Tiba manager bank tu pindah. Macam mana nak start? Dia tak tahu macam mana nak uruskan. Nak isi borang macam mana. Akhirnya dapati dia berada pada tempat paling hina sekali. Tapi berbeza orang yang saya katakan. Dia bukan dia mudahkan dunia kerana kenal orang tu, kenal orang ni. Tetapi dengan jiwanya tadi, Allah jadikan semua orang kenal dia. Tanpa perlu dia kenal orang tu. Tapi orang yang mengenalinya, bukan dia mengenali orang. Maka Allah mudahkan urusan dunianya. Dan demikian juga urusan akhiratnya. Bagaimana Allah jadikan dia khidmat, akhirat khidmat pada dia. Tuan-tuan, kita nak bangun subuh. Tuan-tuan buat macam mana bangun subuh? Time jam. Banyaklah kerja kita nak bangun subuh ni. Pesan ke bini. Tuan-tuan, mereka tak ada masalah bangun subuh kerana akhirat berkhidmat dengan mereka. Mereka dibangunkan dengan mudah. Mereka dibangunkan. Kita bila nak buat ibadat, ada benda yang kita perlu uruskan. Tapi mereka dalam beribadat, Allah mudahkan mereka. Kita tuan-tuan kalau nak doa mustajab kena Mekah. Mekah, Multazam, Raudah, Arafah, duk ngapa lah. 15 tempat mustajab doa. Tuan-tuan, mereka di mana pun mustajab doa. Mereka tidak perlu pergi ke Multazam untuk berdoa supaya doa mereka mustajab. Kerana akhirat berkhidmat pada mereka. Mereka tak perlu pun pergi depan Kaabah untuk berdoa. Orang macam kita tuan-tuan sebut je, pergi Mekah sebab apa? Nak doa sikit Ustaz. Ada masalah anak-anak. Ni kahwin lama tak dapat anak. Yang ni pula Ustaz, yalah, dekat pilihan raya ni Ustaz nak doa anak je calon ni nak suruh menang. Dia ke Mekah. Ya, saya jumpa orang ni, doa ni macam-macam. Yang ni anak, yang ni cerita ni. Kadang-kadang kita jumpa orang tertentu, dia doa biar dia menang. Yang ni main bola pun doa menang. Tetapi mereka yang akhirat berkhidmat padanya, mereka tak perlu ke mana-mana. Mereka duduk di situ. Dan Allah perkenankan doa mereka sebagaimana dia perkenankan doa yang berada di tempat mustajab. Kerana mereka itu sendiri mustajab doa. Orang datang kepada mereka sebagaimana orang datang ke Kaabah untuk meminta doa mereka. Dan ini yang diberikan kepada orang-orang yang akhirat berkhidmat dengan mereka. Orang macam kita tuan-tuan nak rasa seronok ibadat, pergi Mekah. Tapi kita kena ada, kita katakan prosesnya panjang. Engkau untuk rasa ibadat, nak nangis ni kena pergi Mekah baru nangis. Saat seronok, saat solat belakang imam sejarah mengalir air mata. Kalau imam pasal gudang tak mengalir Ustaz. Kena pergi imam Mekah. Puasa panjang pun kita tak rasa apa Ustaz. Tarawih, di doa kunut pun tak rasa apa. Kalau boleh panjang lagi imam, panjang lagi imam.
Balik kat negeri kita, kalau boleh iman pendek lagi. Sebab iman dia tuan-tuan, kerana akhirat tak berkhidmat pada dia, sehingga dia dalam ibadat boleh beza-beza tempat. Tapi orang yang akhirat, yang berkhidmat dengannya, semua tempat tak boleh bezakan cara dia beribadat pada Allah. Sama. Dia menangis waktu baca Quran di sini, demikian di sana, demikian di sini, kat mana-mana. Dia khusyuk di sana, demikian di sini, di semua tempat. Orang macam ni ialah dia disebut sebagai orang khawas. Maka dia tak macam kita lah. Kita macam saya katakan, macam saya, macam tuan-tuan, pergi tempat tertentu baru rasa dia punya aura ibadat. Seronok. Mereka tidak. Di mana-mana pun aura ibadat itu ada. Di mana-mana pun mereka boleh menangis. Di mana-mana pun mereka boleh merasa gerung dan takut. Ini orang-orang yang akhirat berkhidmat dengannya. Dia tak perlu mencari tempat tertentu untuk beribadat, untuk rasa seronok. Tak perlu. Bukan saya kata dia tak pergi. Dia tak perlu. Pergi selain, tak perlu. Orang macam kita perlu suara yang lunak untuk dengar Quran ni. Bila suara sedap, kita rasa sebab. Orang ni dia perlu suara sedap, baru dia rasa sesuatu. Bila zikir, orang macam kita tuan-tuan, zikir tu, kalau zikir lagu-lagu sikit kita pun nangis. Kenapa? Lagu tu sentimental no. Kita menangis kerana alunannya, bukan kerana zat zikir tu sendiri. Kita dengar orang zikir, sedap zikir. Ni zikir pagi, ni zikir duha. Dengar selawat, alunan selawat kita nangis. Tuan-tuan, orang macam kita kerana alunannya. Kalau alunan tu dibuat keras, tak rasa sedih lah alunan ni. Sebab kita tidak memahami selawat itu sendiri. Sedangkan orang-orang khawas, Allah sebut dalam Quran, wa idza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila sebut je nama Allah, walau tanpa intonasi lagu, dah gerung hatinya. Dan bila dibacakan ayat Allah, bertambah iman. Kita dengar ngaji berlagu Allah, Allah sedap, tapi iman tak bertambah. Kenapa? Kita menikmati alunannya. Kita menikmati lagu zikir, bukan zikir. Tuan-tuan cuba tuan-tuan buka telefon, cari zikir pagi tu, yang kumpulan nasyid buat tu, dengar. Sedap Ustaz. Baik, sekarang cari yang zikir keras dia, tak ada lagu. Sama tak rasa? Lain Ustaz. Berarti tuan-tuan, kita bukanlah akhirat berkhidmat pada kita. Kita bukan akhirat berkhidmat. Kita masih lagi ada unsur dunia. Tapi orang-orang yang saya katakan memang akhirat berkhidmat dengannya, dia mendengar kalimah Allah walau tanpa alunan lagu, cukup menggerungkan dia. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibaca padanya walaupun bukan dengan lagu. Tak dibaca oleh qori tersohor di dunia. Dibaca oleh orang awam biasa. Dia gerung dan dia takut. Sebut je satu ayat, dia sudah takut. Dia sudah gementar. Bukan kerana alunan lagu. Orang macam kita tuan-tuan, masih lagi alunan lagu, alunan zikir. Bukan zikirnya, alunannya. Bukan bacaan Qurannya, alunan bacaan Quran. Sebab itu tarannum yang dapat tempat. Kalau ngaji biasa tak rasa apa, kena tarannum. Ini menunjukkan bahawa akhirat belum berkhidmat pada kita. Maka kita nak biar akhirat berkhidmat dengan kita. Dan apa situasi kita merasa kelazatannya. Kemudian Syekh mengakhiri pesannya dalam majlis 45 ini. Wahai gulam, kalau kamu jumpa orang ni, berkhidmatlah dengan dia. Tuan-tuan, kalau kita nampak orang macam gini, jangan lepaskan dia dalam kehidupan kita. Dia lebih berharga daripada segala permata, intan, belian, emas, perak atas dunia ini. Walaupun kita dapat seketika dengan dia, maka itu satu momen atau satu lahzah yang paling kita katakan luar biasa. Oleh sebab itu, carilah orang-orang yang memang dunia dan akhirat berkhidmat dengan dia. Orangnya tuan-tuan redha, mudah, kita tahu dunia sedang berkhidmat dengan dia. Kerana sifat-sifat dia berurusan dengan dunia lain. Dia tak perlukan suatu layanan VVIP untuk dia rasa bahagia dengan dunia. Dia bahagia, dia okey. Dia naik kereta ni, dia okey. Kereta tu, dia okey, dia tak ada masalah. Dia makan ni okey, dia makan tu okey, dia tak ada masalah. Kita nampak dalam semua perkara dia menikmati dengan ketenangan. Kerana dunia sedang berada di bawah tapak kaki dia. Dan demikian juga akhirat, kita nampak bila dia buat akhirat, dia tak struggle macam kita. Kita macam struggle. Dia buat nampak smooth, macam biasa. Kita kalau sebut, kalau kereta ni ada turbo. Ada turbo senang, tekan dia pergi je.
Kerana akhirat tunduk kepada dia. Khidmat. Maka kalau kita jumpa orang macam ni, kita nak berkhidmat pada dia. Kita dengan dia nak ada hubungan. Kita nak paling kurang, tuan-tuan sekalian, macam disebut oleh Syekh sebelum ini, biar dalam dada mereka ada nama-nama kita. Artinya mereka, kita ni ada mendapat tempat. Orang macam ni, tuan-tuan, kalau dia boleh ingat nama kita, satu keseronokan. Zaman dulu saya ingat, bila kita ni masyayikh Azhar, kita cukup hormat, luar biasa. Bila orang yang kita hormat, tuan-tuan, disebut nama kita, kita rasa macam kebahagiaan luar biasa. Bila salah seorang guru hadis kami, Profesor Dr. Jalaluddin Ajwah, pakar hadis, bila saya bertanyakan soalan padanya, waktu saya mula-mula datang ke Mesir, saya tanya tentang masalah hadis. Dan ditanya balik saya satu soalan. Siapa nama awak? Siapa nama? Tuan-tuan, kita sebut nama kita depan tu orang tuan guru, kita dah rasa bahagia. Sebab dia tanya nama kita, kita seronok. Dan waktu dia ulang balik nama kita, kata, okey, Syekh Isa, saya dah jawab, apakah awak faham? Kita bertambah seronok. Bukan kerana jawapannya, tapi kerana dipanggil nama kita. Terbayangkan kalau yang memanggil nama kita Allah. Bayangkan nama kita ni dipanggil oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu para sahabat, antara kemuliaan mereka, nak biar Rasulullah ingat nama mereka. Macam mana pun ingat. Dan Rasulullah ni hebat. Rasulullah ialah orang yang memang ingat nama. Dan di antara kehebatan semua pada pendakwa, mereka ada kelebihan mengingati nama. Cukup kuat ingat nama. Tapi kita nak nama tu daripada lidah berpindah ke hati mereka. Sehingga kita ada bahagian dalam hati mereka untuk kita mendapat syafaat orang-orang yang soleh, orang yang baik. Sebab tu mereka dahulu nak biar orang soleh mengingati mereka. Cara ingat mereka, kalau kita tak hadir dia tanya, berarti dia ingat. Kalau kita tak hadir dia tak tanya, tak ingat lah tu. Kalau kita tak hadir dia tanya, kenapa tak datang? Berarti kita memang ada dalam hati dia. Tapi kalau tuan-tuan tak hadir dia tak tanya, maka dia dah tak ada. Kita dah tak ada dalam hati dia. Itu bezanya. Ini bagaimana cara berurusan, atau bagaimana kita nak mengenali orang-orang yang disebut sebagai khawas. Dan kita nak berkhidmat dengan orang-orang khawas ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.